Surah Al-Baqarah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Razaq ya Alim wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun wa idza qila lahum aminu kama amanna qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wallahu yastahzi'u bihim wa yumadduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Baik, ini adalah sifat-sifat orang munafik. Ini sifat-sifat orang-orang munafik. Munafik yang pertama ialah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, yaitu buruk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah. Wazadahumullahu maradan. Maka Allah Ta'ala tambah pada mereka penyakit lain, yaitu kufur pada Allah. Murtad dengan cara tak sedar. Kufur bermakna murtad cara tak sedar. Ini kufur atau murtad. Murtad ni ialah satu perbuatan yang dia sedar dia itu murtad. Contohnya tak mengaku Allah, tak mengaku Nabi, tak mengaku kitab, tak mengaku alim hari akhirat. Ini semaya tak wajib, puasa tak wajib. Benda wajib dia kata tak wajib. Ini benda-benda yang murtad. Syirik atau kufur ialah perbuatan murtad yang tak sedar. Perbuatan murtad tapi dia tak sedar dia murtad. Dia panggil syirik ataupun dia panggil kufur. Itu ada beza situ ya. Murtad dia sedar, kufur ataupun syirik tak sedar. Contohnya dia tak sedar, dia lalu pokok-pokok. Dia panggil tak ayah, anak cucu tu lalu ni
dia syirik pada Allah, dia murtad tu. Tapi dia tak sedar, maka perbuatan dia panggil syirik. Nah, ataupun dia lalu dia pergi ke, dia dengar hantu pokok, dia kata ada orang mati. Iaitu dulu Ustaz. Dulu. Tak ada. Tak ada lah. Tak. Ni saya beri contoh. Contoh murtad, contoh syirik lah. Ya. Contoh syirik di mana orang tak sedar benda tu. Bila tak sedar, dia tak ngaku, dia tak akan minta ampun dosa tu. Ni masalah syiriknya ialah dia tidak akan minta ampun dosa tu. Selagi mana dia tidak tahu dia buat syirik. Ya. Kalau itu syirik itu dosa yang tak diampunkan. Memang. Jadi kalau kadang dulu dah pernah jadi. Mana ibadat tak terima lagi. Sorry to say, and it is very serious. Ini benda paling bahaya sekali. Iaitu hantu kukuh, kita kata ada mana mati. Bermakna hantu itu dapat wahyu daripada Allah. Ataupun dia curi-curi dengar, dia mereka mahu nak mari ambil nyawa. Lepas tu ambil inisiatif mari berkukuk atau rumah. Kita pun percaya. Kita percaya dalam akidah. Hantu tu kita tak dengar, misalnya dalam ipuh. Hantu tu tak ada dalam ipuh. Jadi kita tak kata lah. Sehinggalah kita pergi ke satu rumah, kampung ke apa, bunyi hantu kukuk. Oh, ada orang mati di sini. Mana laksana? Akidah syirik pada Allah Ta'ala. Lafaz tu kata tu syirik yang kedua. Laksana kan? Nampak pandai? Tak belajar ni lah masalah besar. Tak belajar ni lah masalah besar sekali. Bukan kita ni orang nak engkar ni, kita tak tahu. Bukan kita orang nak engkar, kita tak tahu. Pasal apa tak tahu? Ustaz tak ajar, ustaz yang ajar masjid-masjid dia tak ajar mana. Bila kita tanya dia kata itu ada orang dulu dia sendiri pun tak sedar benda tu kufur pada Allah. Ni lah ada lagi ni kata tangan. Tak boleh duit. Jadi tangan kita dapat wahyu. Bermakna different entity tangan ni. Tangan ni adalah bahagian lain daripada body kita. Dia dapat wahyu, beritahu kita. Itu syirik. Ini mata, ada orang tegur. Makan terbelahak, ada orang sebut. Benda tu nampak kecil ya, tapi benda tu impactnya besar sekali. Bila buat dia dalam Quran, dalam surah Yunus dah apa ni kayak tak ingat saya surah apa yang bila dia buat satu syirik, ada buat banyak lagi. Surah Al-Mu'min. Surah tak ingat saya. Bila dia buat satu jenis syirik ke Allah Ta'ala atau satu jenis dosa, bermakna banyak lagi dosa lain buat. Kita tengok orang tu buat satu kali bila bermakna berpuluh-puluh benda dia sudah buat. Yang masalah besarnya ialah orang tidak akan bertaubat atas dosa yang dia tak tahu dia buat. Itu masalah besar sekali. Dan saya mari ini nak beritahu yang tu ya. Sebab puasa buat, semayang buat. Nak betul yang ni je ni. Yang tauhid ni ya. Yang tauhid ni dihurai dengan Quran. Dan dalam ayat-ayat tu guru yang tahu tu dia akan beritahu. Dia sembunyi, dia masuk neraka pula. Kalau saya sembunyi, neraka. Tak keluar. Ayatnya 159. Apa 160 ke apa? Di surah Baqarah nanti kita sampai ya surah dia ayat ini. Wah, untuk guru pada, wah untuk orang awam pada. Untuk guru pula tak ajar. Sebab kau orang apa itu syirik dengan Tuhan. Orang yang buat syirik dengan Tuhan tu dia akan masuk neraka, dia tak ada excuse juga. Dia tu guru yang tak ajar tu akan masuk neraka kekal, serupa ya. Aduh, lah. Jadi yang tauhid ni lah yang kita kena belajar sungguh-sungguh.
Tidak boleh, dalam bab ni tak jelas lah. Jangan. Mesti jelas. Awak kena tanya saya sampai awak jelas. Awak jangan malu, jangan apa. Ni surga neraka. Ha? Mesti tanya. Kalau tak jelas, lagi tak jelas, lagi tanya. Kalau bahasa panjang saya akan, kalau panjang saya akan stop. Kemudian akan beritahu paklah lah. Kalau nak tanya lagi lah. Nah. Ya syah titik air mata gitu. Setiap kali baca ya kan ada kena kan ya. Titik air mata dosa kan. Tak tahu buat. Tak tahu dosa kita buat. Melainkan ditapis dengan Quran ni lah. Baik. Jadi fi qulubihim maradun. Jadi dia asalnya ragu-ragu dengan Tuhan dia. Asalnya. Apa dia ragu-ragu dia? Yaitu dia kata Tuhan tak nak terima doa dia, Tuhan tak nak buat kira dengan dia. Benar-benar gitu. Akibatnya Tuhan tambah penyakit lain iaitu kufur. Bila berterusan buat. Tapi oleh kerana kita tak tahu hati seseorang itu Tuhan sudah kunci, maka kita kena senantiasa beritahu dia. Walaupun yang semua berhala, beritahu. Sebab apa kena beritahu? Asal tu nenek kita ni orang Hindu. Asal ada satu orang, dua orang kumpulan manusia apa, mari ajar tu nenek kita orang Islam. Yang jadi kita ni orang Islam. Kalau tidak makan babi macam orang Bali tu lah. Dan di Lenggong tu ialah, di Lenggong tu tempat arkeologi tu, situ ialah kuih Hindu yang ada kesan, ada di Lenggong. Tok nenek kita ni orang Hindu. Sebab tu dalam sandai gitu, pulut kuning Hindu, pulut kuning. Tu bagian pemujaan pula. Lepas tu kita tengok surah, bila sampai surah An'am besok, Allah berbagai-bagai anak isteri anak saya akan beritahu. Cuma sekarang ni beritahu sikit-sikit dulu. Dan insya-Allah siapa-siapa yang sudah belajar ni dan ada keinginan nak belajar, ada azam nak belajar sampai habis, minta doa supaya dosa syirik yang sudah buat ampun, dosa yang syirik yang tak tahu lagi dibuat ni, minta Tuhan ampun juga. Pasal kita sekarang tengah belajar, nak tak nak belajar semua lagi. Faham? Jadi takut syirik-syirik ada kita buat, maka kita minta ampun sekarang. Ya Allah, ampunlah dosa syirik. Karena sekarang ni aku nak azam, nak belajar ni. InsyaAllah ya, bagi orang begini saja yang Tuhan bagi kelonggaran lah. Pasal dia tengah belajar. Banyak lagi buku hakam yang dia tak erti. Mungkin dia langgar lah dalam tempoh belajar tu. Jadi yang tauhid ni saya akan ajar yang prinsip dia. Saya beritahu yang prinsip supaya bila jumpa yang contoh-contoh lain awak akan sedar. Oh dia tak boleh ni, tak benar. Syirik hantu kan, hantu jin ataupun harimau ada, syirik tentang harimau ada, syirik tentang jin ada, syirik tentang gajah ada. Nak tahu? Pergi ke hutan tengok tapak kaki gajah atau tengok tai gajah. Oh, kalau usah ada ni macam elok-elok sikit nanti dia menang. Ada apa-apa. Mesti nak tahu. Apa ibadah? Cuma hancur semua sekali. Awak kata tu, awak percaya dah tu. Tak kata kalau tak percaya, kan? Ada, dah belajar ada di bandar-bandar. Belajar di bandar ni baru masuk hutan. Tengok tapak kaki harimau, oh Pak Belang ada. Ingat sikit nanti dia dengar. Lalulah keluar pendapat lain pula. Kita kena cakap English lah nanti dia tak faham. Oh dah, ini betul-betul ni. Ini kekufuran yang berlaku yang mereka anggap ialah cerita-cerita adat resam dulu kala. Dah. Ini akidah, kepercayaan.
kepercayaan. Kalau tak percaya tak akan buat. Macam tu apa baca talqin kubur. Kalau dia tahu orang baca talqin tu orang tu tak dengar dan roh tu sudah naik langit dah, dia tidak akan buat pasal ini kerjaan tu. Dia tak akan buat. Memang hadis memang tentu dah tak ada. Quran berlarang. Tak. Tapi kalau dia faham, maksudnya pergi tunggu kubur tu sambil baca talqin tu, dia tidak akan buat kerana benda tu benda bodoh. Dan memang orang yang akidah rusak ni memang bodoh dalam apa. Tuhan beritahu sendiri. Ustaz, Jadi, kalau macam kata kita pergi kat kubur, kita baca Yasin macam mana? Kalau kita baca surah Yasin. Dia tidak ada bacaan, tidak ada baca Quran tak kubur. Tahu dia. Hanya pergi ke kubur kita baca doa. Assalamualaikum ahli kubur. Kemudian kita kata pada dia, kalau mak ke mak lah, anak-anak lah, suami lah, tak kira lah. Lepas tu kita kata, jangan kata ke dia, kata ke umum. Jangan kata ke dia pula soalan-soalan dia dengar. Tapi dia kata pada umum. Umum kata gitu. Awak semua sudah pergi. Jadi tak lama lagi saya akan pergi. Cakap tu ya. Itu hadis Nabi ada. Iaitu kita pergi ziarah kubur mengingati kematian, kita akan mati. Lepas tu saya nak tanya, masalah apa kan dalam kubur? Masalah apa? Masalah ibadat dia apa dosa dia? Dia kita hantar pahala apa? Orang yang duduk dalam penjara, awak pergi hantar makanan, hantarlah steak tak steak pun. Dia makan lah juga, tapi masa kita hantar contohnya kita kata. Tapi yang dia perlu daripada kita apa? Nak suruh keluar daripada penjara. Upah orang siapa apa supaya keluar dia daripada penjara. Bukan? Itu yang dia nak senang. Bukan nak makan tu. Bukan nak ke kita kata duit ke, kita hantar duit, dia boleh belanja, beli kantin ke apa-apa, bukan yang tu. Dia nak keluar daripada neraka penjara. Jadi seolah-olah itulah awak duduklah dalam ni, kekal dalam ni, kita duduk kat luar ni, makanlah yang ni. Itulah kaedahnya saya cakap ni. Tetapi bagi akhiratnya pula, yang alam barzahnya pula ialah masalah si mati ialah dosa dia buat. Bukan ibadat dia buat, dosa dia. Dia akan masuk neraka kerana dosa. Iaitu dia, saya nak tanya, awak tahu ke satu waktu dia tinggal semayang ni 80 tahun dalam neraka? Berapa banyak kita nak baca Yasin ni ke dia? Untuk bebaskan dia daripada neraka tu. Kalau ada rumah pun tak boleh. Kalau kita baca dalam rumah pun tak boleh. Tak ada, dia tak ada tu. Dia tak ada dalil tu, faham tak? Cuma kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, dosa dia semua sekali. Kita boleh apa? Itu dia beri. Ya Allah ya Tuhanku, apalah dosa dia semua sekali. Misalnya kita baca Yasin, jangan hadiah ke dia. Baca Yasin supaya doa yang kita nak baca ni makbul. Sudah baca Yasin kita kata, ya Allah ya Tuhanku, apalah dosa dia semua sekali. Semua sekali. Bila dosa tak diampun, apa jadi? Surga lah. Salah ni, salah tajuk ni. Kita diajar cara lain ni. Faham tak? Dia bila dia sudah selamat, bila sudah hapus dosa, ada dah surga dah. Surga. Tak ada tempat lain dah. Pasal ibadat dia buat. Saya beri contoh. Satu waktu tinggal semayang, ada Nabi kata 80 tahun dalam neraka. Berapa banyak kita nak hantar? Kalau Nabi ada beritahu, apa baca Yasin 80 ribu kali misalnya. Misalnya 80 ribu kali boleh selesailah satu semayang dia tak tinggal. Lepas tu dia satu waktu kan dia tinggal. Kalau banyak waktu lah.
banyak waktu, jenuh, nak buat. Tapi yang mudah sekalinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa dia tak sembahyang tu. Tu aja. Mudah ya. Lepas tu yang kita nak beri pahala dia ada cara. Ada cara dia. Katanya sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, mau aku mati, bagaimana aku nak apa harus aku buat? Minta fatwa. Ada ya. Nabi kata ada duit tak? Dia kata ada. Gini, masa itu Madinah Nabi baru pergi, air tak ada, air minum tak ada. Mana kalau air ni tak cukup lah. Orang lembu 2-3 minggu dia ada. Lalu Nabi kata upah orang buat pergi, pahala tu infak pada orang. Mana duit? Bukan rohani, baca ni rohani, faham? Kita membaca ni ibadat rohani. Ibadat rohani tak ada dalil. Ibadat duit ada dalil. Abdul Rahman bin Auf pula mati, mau dia juga. Ya Rasulullah, aku ada kebun yang paling comel sekali, kebun tamak. Dan aku nak infak pada agama, pada Islam. Kamu sebagai saksi, maknanya dia beri pada Nabi lah. Nabi sebagai saksi untuk ambil kebun tamak tadi. Dan pahalanya aku nak infak kepada ibu tu. Yang ni dia tak tanya dapat nak. Tak tanya nak Abdul Rahman. Nabi kata, bermakna kalau kita sayang ke ibu bapa kita, suami kita, isteri kita apa perlu buat ialah wakaf rumah semua. Dah cakap sedih-sedih tu. Kita ada rumah 4 buah, 5 buah, wakaf sebiji. Berasa pada habis kan ni? Sayang, tolong. Wakaf pada agama dan pahala tu infak pada dia. Lepas tu kita aja jadi tak ada kosong pahala yang masa kita infak pada dia. Kosong tak? Nah lah, 70 kali ganda kita dapat pula ya. Allah. Kuat-kuat 10. Kuat-kuat 10 kali ganda. Sedekah. Kuat-kuat 10. Tidak 70. Tidak 700. Allah. Ingat poso. Ingat poso. Oh, bila kita pergi poso dan aku saja dan buat. Nah, gitu. Tapi kalau orang tu buat syirik, dosa syirik kita minta ampun ke? Tak boleh, dosa syirik tak boleh tahu. Dia sendiri kita minta masa itu. Ini masalahnya. Dosa syirik lah masalah. Dia sendiri kita minta ampun semasa dia hidup. Kalau dia mati, anak dia doa pada dia tak terima. Anak dia, seluruh keluarga dia tak terima. Kalau letih tak ada. Orang kata terpesih mata. Tak nak tahu ilmu kan. Semua orang tu pergi kat kubur dia dah pakai baju yasin tu, saya nak tanya. Tak apa, saya ada hadis dia. Nak suruh saya baca hadis pun boleh, tapi nak suruh saya baca. Nak dengar? Nak dengar hadis-hadis bukan yang dengar. Nak baca Yasin yang kepada orang. Baca Yasin kepada orang nak mati. Nak mati, bukan mati lagi. Nak mati. Nak mati ni, bukan mati lagi. Nak dengar? Ini hadis daripada Abi Dawud. Saya belajar daripada guru saya. Pada guru saya, pada guru dia sampai ke Imam Abi Dawud. Maknanya dalam bahasanya saya akan baca begini. Wabi qala. Saya belajar daripada guru. Daripada saya, guru saya sampai ke pada Abi Dawud. Wabi qala haddatsana. Abi Dawud kata, saya belajar sendiri, saya dengar sendiri. Wabi qala haddatsana Muhammad bin Ala. Guru saya nama Muhammad bin Ala wa Muhammad Al-Makki Al-Marwazi. Dua orang guru. Al-Ma'na, dengan satu makna. Dengan satu makna, hadis yang akan dibaca belakang depan. An Ibnu Mubarak, ya, dua orang guru ini belajar daripada Ibnu Mubarak.
Ibnu Mubarak belajar daripada Abi Osman. Abi Osman, daripada Abi Osman. Satu orang nama Abi Osman. Ayahnya nama apa? Tak tahu nama apa. Abi daripada ayahnya. Ayahnya tak tahu nama apa, datuk dia tak tahu nama apa. Bermakna tak dikenali. Ada itu otomatik dah. Tak pernah. Putus mengajar putus. Saya belajar pada satu, nama apa tak tahu. Awak tengok dia bunuh, saya tak tengok, tapi saya tengok, saya dengar daripada orang ini, beritahu. Orang ini ada, dia dengar daripada siapa orang ini? Orang ini dengar daripada Muhammad. Muhammad ini dengar daripada Abdullah. Abdullah tu orang mana? Ada handphone nombor? Tak ada. Nama dia, ayah dia nama apa? Tak tahu. Kampung di mana? Tak tahu. Alamat? Tak tahu. Sudah. Tak akhir kata, buat kek. Bukan? Bukan. Gitu. Okey. Maka Abi Dawud kata, "Walaisa bi wahdi." Aku tak kenal salah seorang daripada dua. Mana dua tak kenal. Dua tak kenal. Abi Osman tak kenal. Bangsa apa tak tahu. Mengajar apa tak tahu. Kau nak cakap bohong sekali kau. Pasal dalam hadis ni cakap bohong otomatik orang tak. Itu hadis. Dia ni pro Syiah ke? Pro Khawarij ke? Mu'tazilah ke? Okay, semua hadis-hadis akan sebut gitu lah. Bila pro ni, maka doain maka jadi. An abihi wa laisa bi wahdi, aku tak kenal siapa dia mereka dua ni. Nah. An Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, daripada Maqil bin Yasar sahabat Nabi. Sebab dia kata radhiyallahu anhu. Semoga Tuhan redha katanya. Ana dia radhiyallahu anhu, semoga Tuhan redha katanya. Lepas tu Maqil biasa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca berasal pada hadis. Saya kata qala Nabi Muhammad dak. Orang baca hadis dia tak akan tambah. Tak boleh tambah. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad, kalau kita kata qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh kita kata tak boleh. Bila ni sampai gitu sekali tak boleh buat. Orang belajar hadis dia memang cukup takut. Orang yang tak belajar cuma dak ya. Wabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yasin ala mautaku. Bacalah yasin kepada orang yang nak mati. Hadisnya doa. Maknanya kalau baca hukumnya harus baca, tak boleh pahala. Tak baca, tak dosa. Tak boleh beri kesan apa-apa. Itu mana doa. Tapi Imam Fakhrul Razi kata, Imam Ibnu Hibban kata, hadis ni bolehlah baca kepada orang nak mati, kata dia. Nah, kerana orang yang nak mati bila dengar Yasin ni, otak dia tu, orang nak mati ni otak dia selalu rumah sakit ke, sesak nafas ke, rumah stres jatuh ke, orang yang kena tikam ke, dalam keadaan susah, dalam keadaan suka. Maka Ibn Hibban kata baca Yasin itu moga-moga dia boleh mengucap. Pasal baca Yasin itu boleh menenangkan hati orang yang selalu. Imam Fakhrul Razi pun kata karya sama. Hadis ni hadis dhaif. Ulama lain pula kata dhaif jiddan. Melampau, baca tu dosa tu. Dan ada satu ni ya. Pasal dua kali. Ibnu Osman, Abi Osman tu tak pernah ada sekali. Ayah dia tak pernah pula. Dua kali dari dhaif jiddan. Jadi seolah-olahnya jadi hadis munkar memang itu. Seolah-olah begitu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal pun rawi hadis ayat ini ada ni juga dhaif juga dengan lafaz berlainan sikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u 'ala mautakum Yasin. Itu dia biasa. Bacalah Yasin. Bacalah ke atas orang mati itu Yasin. Ya Abi Dawudnya, bacalah Yasin kepada orang yang nak mati.
Itu ya, maknanya baca Yasin yang tahu nak mati lah. Baca Yasin pada orang yang sudah mati, tidak ada satu hadis. Satu hadis berada. Orang tanya ni dalam masjid, dia pun tunjuk kepada saya, imam tu tunjuk kepada saya surah Yasin. Yang orang cetak. Jadi pencetak tu ngarang tu kata baca Yasin pada orang yang mati dan sudah mati. Saya kata salah. Adanya kata nak mati saja. Tidak ada kata sudah mati, tak ada kata. Jadi yang tambah ni ialah pengarang. Pengarang yang tambah. Bukan hadis. Hadis itu memang doa. Jadi pengarang itu bagi tambah satu tambah satu. Bacalah Yasin pada orang yang mati atau dan ada juga dan ada atau orang yang sudah mati. Orang yang ramai-ramai tak belajar hadis. Dia tengok, oh dia baca Yasin. Apa ada? Kena tipu. Mana-mana jemaah Ustaz. Kami baca Yasin. Kalau tidak, di hari lain pula. Tidak ada ibadah khusus pada jemaah. Maknanya kalau nak baca Yasin itu bacalah, tapi khusus setiap hari jemaah itu tak boleh. Gitu. Apa saja ibadah tidak boleh buat khusus malam Jumaat, tak boleh. Kalau nak buat malam Jumaat, maknanya malam Khamis buat malam Jumaat, buat malam Sabtu buat. Gitu. Karena buat juga. Nah, dia tak boleh khusus. Hadis umum dia panggil. Tidak ada ibadah khusus malam Jumaat. Malam Jumaat ini satu masalah. Hari Jumaat pun masalah. Tidak boleh puasa hari Jumaat. Kalau tak nak puasa hari Sabtu. Tak tahu lah. Kecuali orang yang puasa selang sehari ataupun orang yang ganti puasa. Ganti puasa dia tertinggal kuih lah biasanya tinggal. Ataupun orang puasa 3 hari start sebulan. Puasa 3 hari sebulan. Dia berasal pada hadis. Dia baca 3 hari sebulan, pahala dia hanya 10 hari puasa pahala. Siapa-siapa puasa bulan Ramadan, kemudian disusuli oleh 3 hari setiap bulan tengah. 13, 14, 15. Sebelah bulan kemudian, sampai sebelah bulan, maka pahala dia hanya baca puasa sehari seperti puasa 10 hari. Bermakna 3 hari itu seperti puasa sebulan. Bermakna siapa yang puasa 3 hari sebulan ni, pahalanya puasa sepanjang tahun. Jadi orang macam ni boleh puasa 5 ataupun puasa selang sehari. Dia tiru Nabi Daud, dia puasa selang sehari. Itu boleh. Ada satu lagi orang puasa sepanjang tahun. Puasa 3 bulan. Ada puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Kalau macam ni kan betul. Ada orang puasa itu boleh ya. Nabi larang tapi takut tak mampu buat. Ada sebelum masa itu puasa 3 bulan dia. Sampai Siapa puasa? Itu beda. Nabi kata tidak boleh puasa 3 bulan straight set. dia Tak boleh. Ada Nabi kata tak boleh. Alah, gini. Sebab kita dalam hadis selagi tak baca hadis, selagi itulah kita awak akan tanya saya banyak soalan. nak tahu juga. Tak apa. Tapi maknanya saya tidak boleh nak urai banyak dah. Baru satu ayat. Hadis 10 ya. Tak apa. Bila berbangkit awak tanya. Cuma jangan tanya susulan lah. Kalau tanya A, tanya B pula, tanya C pula. Sudah. Sini belum start tanya lagi ni. Sini belum start tanya lagi. Betul. Ada juga. Dia soal fiqh. Soal fiqh senang sekali straightforward ya, dia tidak ada masalah sangat. Tapi kalau akidah rusak,
Awak baca apa saja semaya betul terima. Sia-sia. Ini masalah besar sekali. Lala ni dia clear dulu. Dia clear Pak Ni dulu. Perluasan itu benar, perluasan. Dia clear yang akidah lelaki. Dan nak beritahu sekaligus mustahil. Nabi sendiri pun masa 23 tahun aja. Jadi mana selalu lah. Nah, sebab tu ada ayat Quran dalam surah Nur. Mereka kata qalu amanna. Kami sudah beriman dah. Tuhan kata beritahu mereka Muhammad, mereka tak boleh beriman lagi. Mereka baru selamat. Surah Nur. Surah An-Nur. Baru selamat baru. Dah, Selamat tu. baru selamat. Pasal tak test lagi. Test tak jalan lagi. Testnya bila? Bila ada orang mati. Bila ada orang mati, test tu jalan. Tak kira je kau siapa, tak kira. Okey, sama dah. Wa idza qila lahum ayat ke-11. Baru boleh mengajar. Jadi mamanya sangat. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata dinasihati sini, kata sini dinasihati kepada mereka. Dan mereka ni hati tu duduk dalam keraguan kan tadi. Hati dia dalam keraguan pasal maradun tadi. Dalam ragu-ragu. Maka wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati kepada mereka, la tusidu fil ardh, jangan kamu buat kerosakan atau kerosakan. Apa dia? Jangan kamu buat syirik atau kerosakan. Jangan kamu buat bid'ah atau kerosakan. Syirik dan bid'ah, jangan buat. Dia berjawab. Mereka jawab, innama nahnu muslihun. Sebenarnya kami ini benar-benar orang yang baik. Jangan buat kerosakan atau kerosakan. Jangan buat syirik pada atau kerosakan. Kerosakan atau kerosakan ialah buat syirik pada Tuhan. Apa dia contoh mudah lah. Jangan buat maulud lah. Masa maulud tak ada unsur-unsur syirik ada tu. Jangan buat. Jadi orang yang buat maulud pula jawab. Maulud mereka jawab, innama nahnu muslihun. Sebenar sekali kami tidak nak buat tu, kami nak buat baik. Ya. Betul. Kau salah. Serupa kata-kata. Orang yang buat maulud tu akan kata, dah kita nak buat pahala, nak buat baik. Tak, kalau dia kata apa? Tu. Macam juga baca Yasin dan Kubur tadi. Bila kita tanya dia, kenapa awak buat ni? Saya nak buat baik ni, bukan apa dosa. Innama nahnu muslihun. Wah, ya. Kalau tanya raya penuh. Oh, dah. Dia nak buat dosa ke? Dia nak buat dosa ke tu? Dah, dinasihati. Wa idza qila lahum, apabila dinasihati pada mereka, la tusidu fil ardh, jangan kamu buat kerosakan dalam bumi. Jangan buat syirik pada Allah. Jangan buat bid'ah pada agama. Dia menjawab, innama nahnu muslihun. Kami ni nak buat baik. Kita nak ziarah kan, kita nak hantar pahala kan. Dia jawab gitu, dia tak lari dah. Itu makan bunga dulu. Memang. Sikit lagi ni, sikit lagi dia tak bunga dah. Orang pula. Asumur. Ada. Oh, sikit lagi ya. Sikit lagi ayat Quran tak dibaca dah. Dan dibaca Yasin, tahlil. Lepas tu tak bunga. Sikit lagi anak cucunya pula. Tak apalah, tak baca Yasin. Tak apa, asal bawa bunga. Tak? Gitu. Kau pun belum dapat pahala. Ada saudara orang perempuan saya ni. Kata ke saya. Dia kata kamu, dia kata aku sudah buat baik kepada mak kamu. Dia kata saya. Apa dia? Apa dia? Aku telah tabur bunga roh kata. Dia kata tu serius tu. Aku sudah mesej mumpuk, aku sudah tabur. Pasal dia tak pernah baca Quran, dia tak pernah ada malu. Tak pernah sungguh.
Dia bubuh ni sudah hari raya lagi. Kamu pergilah ziarah kubur mak kamu. Aku sudah bubuh dia cakap gitulah. Aku sudah bubuh. Bubuh terus saya bukan seketul sudah. Dia capur. Capur habis kalau merah kuning. Putih capur sekali. Bawang ni dah. Memang bawang ni pun. Kalau dia pandai, Dia serupa lah cerita tu. dia potong pandai kan. Singkir. Lepas tu dia pakai macam lomba. Dia pakai lomba kita bawa tahan tu. Dia tujuan dia suruh bangun je. Dia nak suruh berbangun. Dia tak suka lah masa dia pergi nak kotor, tak berbangun kan. Dia tak ingat dia lah, nak make up untuk dia lah, untuk si mati tu. Dah tak mandi ke bawah tu? Wah, dia tak bohong. Support lah apa yang nak buat ni. Mati tak percaya. Macam-macam bunga dia bawa ni. Memang. Jadi sekarang ni pergi baca Yasin dah tahu bunga. Anak cucu sikit lagi dah baca Yasin tak pandai apa tak pandai, tak ada tahu bunga saja dah tinggal. Lepas tu bawa keset lagi. Nampak tak? Ni benda ni dia jangkit. Jangkit ni menyebabkan rosak. Dia tak berhenti. Dia rosak ni sikit-sikit tetapi tidak berhenti. Rosak ni jangkit pada ni, jangkit pada ni, air dia mati dah. Dia tidak boleh minum air dah. Dah air pula air berus tu, tak buah air biasa. Bawa lah berus tu, air berus tu. Dia minum kan? Boleh poket, bawa kendi. Cerek, kita kata bagi kendi. Lepas tu ambil air dia baik, buah air berus tu. Kemudian di baptize kan, tak tahu baptize mana. Baca Yasin pun sejuk kubur lah. Orang mati tu kalau dia beriman duduk di iling no. Panggil ketujuh tu no. Orang yang kafir duduk di sijin bumi. Jadi kalau kita duduk main tengok ke bawah tu, tu kan tengok pada orang duduk neraka. Jadi caranya ialah sekarang ni kita nak bagi orang lain tak boleh. Jadi kita bagi diri kita lah. Saya nak laju. Kadang-kadang orang pun biar serah. Bunga. Memang gitu dah. Memang gitu dah. Tak apa, begitu serah. Bunga. Dia Mak Saleh kan, Mak Saleh apa orang Korea, Jepun. Dia bawa rumah saja, dia ada masuk rumah dekat. Dia panggil, dia ambil kan letak situ. Lepas tu dia cakap dengan si mati tu. Yang gini, yang Korea pula, yang Korea pula. Ni ayah ni suami saya, ni ayah ni bini saya ni. Ni tak reda lah saya kahwin dengan dia. Cakap orang mati tu. Cakap dengan lain ni adalah syirik pada Allah. Kerana kita je pula filem-filem Indonesia tu, drama-drama Indonesia sudah siap kan? Sudah siap merayu-rayu di kubur ya. Ni saya baca bagi yang kedua. Bagi yang kedua kenapa? Wa idza qila bagi nasihati pada mereka la tufsidu. Pasal awak tak tahu tufsidu tu melampaui batas tu. Jangan buat kerosakan dalam bumi tu, tak tahu makna apa. Bila tak tahu makna apa situ, jadi kita pun buat kerosakan dalam bumi, mata tu bersih-bersih. Ni, mata tu terbersih-bersih tengok. Awak faham apa? Sebelum saya beritahu ni, buat kerosakan dalam bumi, apa makna? Manusia. Cantik pokok-pokok. Coba pokok.
tubuh-tubuh air sungai, lepas kakinya dalam sungai, menyebabkan alas kita jadi rusak, tidak gitu ya? Bila cerita tu, awak pun tak buat, maka ayat tu macam tak ada. Memanglah kalau orang merosak ke bawah ni tu, macam awak tubuh sungai, macam tubuh ikan tu, awak beri nasihat tu, dia kata, saya tak buat baik, apa dia? Kenapa dia? Ikan tu, saya nak makan, saya nak ambil, nak jual, nak makan. Mana nak buat baik pula. Jadi kira-kira, oh, dan ni. Tapi sebenarnya, ialah, la tufsidu fil ardi. Nak tahu dalilnya, tengok. Fir'aun tu Tuhan kata, buat kerosakan dalam bawah. Apa dia? Syirik dia buat tu lah. Dia ada buat pembangunan ada? Ada. Tapi dia buat kerosakan dalam bawah. Apa dia? Semua berhala, syirik pada Allah. Tu. So bila tahu, betul. Masuk kod komputer ke situ. Oh ni dah kekok ya. Koknya apa? Syirik ke Tuhan. Bila orang ada agama, waktu tu. Keluar tak ada pilihan lain. Apa dia? Apa dalam kita sendiri buat? Janganlah buat malu tu. Kita kata, dia bukan jawab. Bila kita tanya mereka akan jawab gini. Kita buat tu, nak memuliakan Nabi tu. Dia kata, dah. Dia kata dia. Kita kata, Nabi tak ajar ni. Dia kata, tak ajar, tak apalah kita nak memuliakan dia. Nabi saya, itu saya lah. Dia kata gitu. Bukan nak kena apa pun, tak ada niat pun. Okey, baik. Sudah, ni biasa tafsir sebagai-sebagai 20 minit ni. Dia telah dah. Dia telah. Tahu. Ala ketahuilah. Innahum sesungguhnya mereka tu humul mufsidun. Mereka telah dia buat syiriknya, dia buat bid'ahnya. Walakin la yashurun, sedangkan mereka tak sedar. Nampak betul tak? Tak sedar dia buat syirik, dia buat bid'ah dalam agama. Dia tak sedar kan? Iaitu bid'ahnya apa? Nak tak mengucap 2 kalimah syahadat, mengaku nak ikut ajaran Nabi. Nabi ada ajar ke? Tak. Bukan? Maka walakin la yashurun, akan tetapi mereka tak sedar akibat daripada tak belajar. Itu ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati lagi, dinasihati lagi pada mereka, aminu, berimanlah kamu, kama amanan nas, seperti beriman pokok ahli sunnah tu. Masa zaman Nabi ni, berimanlah kamu seperti mana sahabat-sahabat Nabi itu beriman. Minan nas tu sahabat Nabi. Dia pun kata, ni tengok ni. Dia pun kata, Qalu, mereka jawab, anu minum kama, patutkah kami beriman? Patutkah kami beriman? Kama mana sufa, seperti mana orang-orang bodoh. Siapa dia? Itu kan siapa dia yang masuk Islam masa itu? Siapa dia? Bilal. Ini orang miskin saja ni. Abdullah Maktum buta. Bilal bukan hamba abdi. Banyak lagi lah. Azubi Allah mahkumman lagi ya. Pasal yang ikut Nabi ni, masa ni agak-agaknya bukan di dalam 450 orang gitu ya. Yang kalau kita ada educated sikit ya, ialah Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, waktu ya, Sayyidina Osman. Orang lain itu, orang lain, orang miskin lah kau, ataupun apakah abdi lah kau. Dia beriman bersama Nabi yang dia kira ada masuk mesti wala dia kata. Ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Auf. Macam Sayyidina Ali dia duduk sekali dengan Nabi, anak kat Nabi kan. Jadi dia miskin lah. Maka mereka berkata, mereka kata,
Anu'minu kama, patutkah kami beriman seperti amanah sebab berimannya orang-orang bodoh. Masa dia kata orang bodoh ni, kita kaya-kaya. Maka Allah Ta'ala jawab, ala ketahuilah, innahum umus sebab mereka lah orang yang bodoh sungguh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tak tahu mereka bodoh. Tak tahu dia bodoh. Masalahnya ustaz-ustaz tahu ni dia tak tahu dia salah. Oh, tu. Satu perkara yang susah dia tak beritahu dia. Dia sendiri tak tahu dia salah. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka jumpa dengan orang beriman yang ada power sikit lah, yang ciri-ciri macam Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar ni, mereka kata orang beriman ni seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali apa ni, Abu Bakar, mereka kata qalu, mereka kata amanna, kami beriman juga. Kami beriman juga. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka balik jumpa setan-setan mereka. Apa dia ni? Tok guru mereka. Pendeta Yahudi. Surah ni dibuka di Madinah. Tadi silap saya tafsir. Kebanyakan sahabat Nabi ni orang miskin. Bukan 3-4 orang. Surah ni surah turun di Madinah. Turun di Madinah. Dan berlaku ni kepada orang Ansar, kepada orang Madinah, iaitu orang munafik daripada orang Madinah. Orang munafik. Dia balik jumpa dengan tok guru dia. Tadi saya beritahu kan, tok guru dia siapa dia? Pendeta Yahudi, Bani Quraizah. Pendeta Yahudi, Bani Nadir. Tadi kita tadi. Dia balik jumpa ustaz lah ni. Ustaz ni balik begini, ustaz ni balik begini, ustaz ni balik, ini balik daripada Pondok Kelate, ini balik daripada Pondok Thailand, gitulah. Ini pula balik daripada Indonesia, daripada pesantren. Super ya, mana sama ya. Lalu mereka pun kata kepada guru mereka tadi, inna sesungguhnya kami ma'akum, bersama kamu. Kita tak tukar wakidahnya. Kita tak tukar pun. Kita sekali dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Benar-benarlah kami terhadap mereka-mereka tu, orang beriman tadi tu, nak ngejek-ngejek dia ya. Buat lolok-lolok ya. Dia percaya kita masuk Islam. Percaya dia kita masuk Islam. Padahal kita mengelok-elok. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini. Ada Allah yastahzi'u bihim, Allah Ta'ala lah yang mengejek-ngejek mereka. Wa yamudduhum, dan Allah Ta'ala membiarkan mereka dalam kesesatan itu. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, dalam kebingungan, buta hati daripada tauhid. Awak boleh bayangkan Nabi Muhammad baca ayat Quran pada dia dan tafsir pada dia, baca hadis-hadis Nabi pada dia, dia tak percaya. Kita ni kalau boleh jumpa Nabi pun satu hal kita ni. Tak. Dia ni Nabi Muhammad baca ayat dia, baca hadis kepada dia. Dia boleh wadah kepada Nabi. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzina nashtaru dhalalata bil huda, orang-orang yang nak tukar kesesatan dengan petunjuk dia. Petunjuk yang Allah Ta'ala beri kepada dia, nak tukar dengan sesat. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah untung perniagaan mereka itu. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu akan terpimpin selama-lamanya. Contoh musyrik ini, munafik ni, contoh dia. Contoh munafik ni. Ni orang munafik ni.
Masaluhum, contoh bandingan bagi mereka ialah kamathalil ladzi istawqada nara. Ialah seperti bandingannya satu orang yang nyalakan api. Satu orang yang nyalakan api. Tasawur sini satu orang itu ialah Nabi Muhammad lah. Sedang nyalakan api. Walamma atma haulahu, dan maka ada beberapa orang yang duduk-duduk dengan sekeliling Nabi, duduk sekelilingnya. Dhahaballahu bi nurihim, Allah Ta'ala hilangkan, Allah Ta'ala Allah Ta'ala melenyapkan binurihim, dengan cahaya mereka. Falamma adha'atna haulahu, maka tatkala api itu sudah menerangi ke sekelilingnya. Nah, mereka ni tidak ambil peluang api itu. Ni ayatnya ini, falamma adha'atna haulahu, maka tatkala beberapa orang duduk di sekitar api yang menerangi mereka tu. Nah, dia pakai pasal bonfire api. Kemudian ada orang duduk sekelilingnya. Lepas tu ada orang lainnya yang duduk luar, tu tengok api tu. Boleh ke orang yang tengok tu dia tu dah gelap, dia tengok orang tu? Boleh manfaat tak? Begitulah buku kita lalaminya. Maknanya kita sekarang ni sedang boleh buku api, buku nur Quran. Tempat lama dah ni. Dia tengok ni dah. Dia tengok dia tahu ni. Katanya tahu ni pakai sebelah sana. Masjid situ tahu, masjid ada bukit tu tahu. Masjid sebelah sana tahu. Orang sebelah sana tahu. Di Klepang pun tahu. Dhahaballahu binurihim, Allah Ta'ala tarik balik cahaya yang ada pada mereka. Ni. Orang yang tak nak masuk dalam grup tu, Allah Ta'ala tarik cahaya Tuhan. Nur iman tu tarik keluar. Wa tarakahum, dan Allah Ta'ala biarkan mereka fi zulumat, dalam syirik kufur mereka itu. Zulumat ni kegelapan. Gelap sini ialah syirik kufur. La yubsirun, sedangkan mereka tak melihat benda ni syirik kan. Orang yang tak belajar ni kan, dia tak tahu batu pokok tu dia kata tu syirik. Betul, dia tak tahu. Dia tarik balik nur cahaya Quran kepada dia. Dan dia tak nak sangat tarik keluar. Patutnya bila dia contoh pada Nabi tadi, dan Nabi sudah nyalakan api, tempat lain tak ada nyala, dia gelap ke tempat lain. Dia nampak Nabi mengajar tu, dia tak nak masuk. Serupa juga kita tu, dia tahu saya hari ni, dia tengok apa dia belajar ni, tapi dia mari ke tak? Oh, siap ni dah. Kau bimbang lagi ni, kau belajar dah ni lagi juga ni. Ni pula. Kau belajar dah tu boleh, nak poteng pula. Mari pula setengah lewat pula. Aku terpadam ni. Aku terpadam. Setengah jam. Kita jadi boleh. Bukan Mesir, dia ada saya ada. Dia ayat dia ni. Lawa pada ayat ni atau contoh pada ayat ni. Oh, kita sekarang ni. Ada silap kalau saya kata. Tak ada, berdasar pada tafsir tu, English version tu. Ada silap tak? Tak ada.
mari lambat tak hasil lah tu. Tak, hot bagi lama, hot bagi rasa. Atau ponteng. Konten apa dia? Dia tahu dah ni, mereka dah tahu dah ni. Jadi apa ingat Tuhan, kalau tak buat kira apa? Di masa sesa, tidak kamu masuk dah ikhlas dia. Masuk dah ya. Pati apa yang buat sini ni? Mesti malu ni. Saya awak tak boleh ikutlah saya je. Saya hari saya belajar tu, hari tu saya berhenti semua kerja. Begitu. Tak kerja tu. Awak tak boleh buat lah. Begitu tu cabut pakai yang ada pakai ni. Siapa ni? Cabut pakai yang ada pakai ni. Siapa lah? Awak tengok ni. Tak bohong lagi. Saya masuk 4 tahun belajar tafsir Quran ni, tak kali khatam. Kena sungguh lah. Ustaz saya duduk jauh, duduk 60 kilo. Ya seorang dekat sikit dalam 35 kilo, seorang lagi 60 kilo. Dan dua-dua ustaz ni saya kena gila kalau dua sekali. Bunyi rekatnya 30 kilo, atau 35 kilo, capur 90 kilo. Agak-agaknya 90, 100 kilo sekali lagi, sehari. Pergi balik. Selama 4 tahun. 6 kali seminggu. Tidak 6 kali seminggu, 7 hari seminggu. 7 hari seminggu. 6 hari seminggu itu ialah Ustaz Elok Tawalu. Itu pun selama 6 bulan. Walau on ini, kita hari. Jadi watarakahu Allah Ta'ala biarkan mereka fi zulmatin dalam kegelapan berapa syirik kufur bid'ah yang mereka buat tu la yusirun, mereka tak nampak mereka tu buat. Tak salah. Maka Tuhan pun kata summun, jenis pekak. Dia ni ulah kata dah. Kata summun, jenis pekak, bukun, jenis bisu, umyun, jenis buta. Orang kata-kata bahasa buta, bahasa pekak. Kalau kata bahasa pekak lagi, tapi saya begitu dekat dengan sekitar. Orang kata-kata bahasa pekak. Bahasa di mana? Bangsa. Bahasa pekak, bahasa bisu, bahasa buta. Wa hum la yarji'un, maka mereka tidak boleh lagi kembali ke jalan yang benar. Bila Tuhan cok tu, paling mari dah. Contoh bandingkan mereka yang boleh. Takut tak faham ni Tuhannya. Tuhannya takut kita tak faham. Maka Tuhan kata, au qasayyibin minas sama', ataupun satu contoh bandingan seperti ditipu air hujan lebat daripada langit, iaitu wahyu sini. Hujan lebat ni wahyu. Seperti satu orang ditipu daripada langit hujan lebat, iaitu wahyu lah. Hujan rezeki kan, wahyu ni rezeki. Zulumatun, sebelum mari hujan tadi, dia ada berlakunya gelap. Kan? Awan tebal gelap. Matahari tak apa nampak, jadi gelap. Iaitu apa dia? Amalan syirik, kufur, bid'ah dia buat tu dalam kegelapan dia tu. Waradun dan peti. Petinya apa dia ni? Peti ni ialah ancaman-ancaman yang ada dalam Quran ni.
Buat gini neraka, buat gini neraka, buat gini neraka, buat gini neraka. Dia tak ada cerita lain. Buat gini neraka, buat gini neraka, buat gini neraka, buat gini neraka. Hah? Orang tu, iaitu ancaman-ancaman. Dan ancaman ni adalah, memang adalah peti ni, memang adalah memekak telinga, membuta, menyebabkan mata tu jadi tutup. Dah, peti ni. Orang tu, sebelum peti tu mari, lepas peti tu, bunyi benar-benar bunyi nampak kilat. Oh, kilat. Lepas tu bunyi apa? Bunyi guru. Wabaka dan bunyi guru. Guru apa? Dalil buat gini syirik, buat gini bid'ah, buat gini syirik, buat gini bid'ah. Dalil dia. Yaj'aluna asabi'ahum, maka mereka jadikan pada telinga mereka ni. Ini pekak sana ni, ini buta sana, ini bisu sana ni. Dia ambil jari dia sumak dia dengar. Fi adanihim, letak dalam dengar. Minas sawa'iq, minas sawa'iqi, daripada mendengar, dia tak mau dengar ancaman-ancaman neraka tadi, tak mau dengar. Itu tak mau dengar peti tu tak mau dengar. Guru tu tak mau dengar. Guru gempur tu tak mau dengar. Pasal memekikkan telinga. Pasal apa buat guru sini ni? Hadarul maut, takut mati. Dia tak nak bincang dia akan mati. Saya tak tahu berapa ramai dah saya tanya. Awak cuba fikir tentang mati. Mata pun pesih. Dia kata tanya saja tentang mati. Tak mau nak berfikir keadaan sekiranya awak ni akan mati. Awak tak mau fikir sekiranya awak dalam keadaan nak mati tu macam mana perasaan? Bila awak tanya saja tu, cuba nak elak daripada jawab. Dan tak mau fikir. Maka Nabi kata siapa-siapa yang fikir akhirat tu, mereka tu dapat tunjuk. Jadi itulah maksud bagi hadis-hadis. Mohon hadis-hadis. Pasal orang yang takut pada mati kan, dia takut pada mati, dia buat persediaan. Orang yang tak takut pada mati, dia memang tak buat persediaan. Kau, orang tak takut mati ada buat persediaan untuk mati kau? Tak adalah. Saya tak tahu ni awak faham kata saya beritahu ni. Masa mata tu pusing. Macam tak faham. Belah sana tak ada nak tanya. Dia letak dia. Bila bunyi buruk, tak tengok. Pecah mata, dia pecah mata tak nak tengok. Kira tu, dan dia tutup tengok. Kira apa? Takut mati. Bila kita cerita tentang neraka, dia tutup tengok. Tutup tengok, takut. Dia tak mau letak diri dia. Bila kan dia nak akan mati, takut kok dia akan tobat. Itu. Sebab tu orang yang tak tahu neraka macam mana, ni dengar. Saya nak tanya. Saya tanya awak lah cari ni. Awak tahu tak berapa flight nak pergi ke New York? Sebut seminggu daripada KLIA. Tahu. Berapa jenis penerbangan? Tahu jenis. Tak tahu juga. Awak tahu ke di airport mana nak bermandang untuk pergi ke New York, di Amerika? Tak tahu. Awak tahu tak di mana masjid di New York? Awak tahu tak di mana hotel murah di New York tu? Tak tahu. Awak tahu di mana tempat nak makan untuk orang-orang Islam? Alah, tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal apa tak tahu? Jangan jawab orang lain. Senang. Pasal apa awak tak tahu? Pasal? Sebab tak ada Nabi. Hah? Tak ada Nabi sana. Tak ada rancangan Jangan pergi New York. nak pergi ke New York.
betul. Oh, Syari. Ini baru betul, betul lagi ni. Oh, dapat saya. Betul tak? Betul tak? Pasal tidak ada rancangan nak pergi. Nak ambil visa di mana, betul lah awak tak cari, bukan? Betul tak? Baik, saya nak tanya awak pula. Surga mana? Tanya yang macam ni pula. Surga. Allah. Surga macam mana? Lantainya daripada zafarat, dindingnya daripada emas, disalut didekat-dekat dengan kasuri. Bidadari yang suri terendah, bidadari dia 72 orang. Jarak dia sekitar 1.5 km. Besar istana? Ha? Besar istana? Dari Dinding ke dinding, besar istana? daripada timur ke barat. Ha? Timur ke barat. Dah. Daripada apa? Dinding. Pucuk dinding. Daripada langit ke, daripada bumi ke langit. Apa dia? Dia punya jauh dia tu. Dah istana. Istana kan saya jawab yang dulu. Baik, mengaku pula. Lepas tu daripada atas ke bawah, jauh dia 70 tahun. 70 tahun daripada atas ke bawah. Lepas tu dia punya apa? Bila mana orang yang masuk neraka tu, dia akan dibakar. Bila bakar, kemudian bila dia akan jadi macam agak-agak dah biasa dengan kebakaran api tu, Allah Ta'ala tambahkan lagi dia punya azab tu. Kemudian dia waktu apa, orang dia diikat dengan apa, besi. Dia tangan ni dia gulung sampai atas ni macam pocong. Kemudian apa, dia terletak di bahagian bawah lah, surga di atas. Awak ada saja sudah tambahan ni, lepas tu dia buat macam mana? Dia azab lah, dibakar Mana? dengan dia punya apa, darjah Celsius dia tu. Kita tengok balik bawah dia. Jadi gini, tidak ada keinginan kuat nak pergi tu, baru tahu gitu. Ya jangan ada lagi ujung. Kok boleh pergi dengan mak pergi. Apa dari mana? Apa berapa lama tak tahu, berapa lama boleh lah. Ada situ ada tempat makam Islam yang tak tahu di mana. Mana yang tak sungguh nak pergi. Nak pergi dah, cuma tak sungguh. Kalau kita tanya satu orang, neraka macam mana? Tak boleh beritahu rasa. Syurga macam mana? Tak boleh tahu rasa. Maka sebab apa awak tak tahu? Dia pun jawab, saya tak tahu ya. Dah awak tidak ada rancangan nak pergi. Tu mak jawab dia. Kalau siapa-siapa tak boleh jawab syurga macam mana, neraka macam mana, alam barzakh macam mana, bermakna awak tidak ada rancangan nak pergi. Maknanya orang ni maknanya termasuk orang yang tak percaya akhirat. Awak kata dia beriman pada akhirat, sebenarnya tak beriman. Pasal tak sungguh. Tak tahu. Sedangkan benda ni diberitahu. Jadi contoh tadinya ialah satu orang yang tak tahu nyoyok tadi, kerana seperti awak kata tadi, dia tak ada rancangan nak pergi. Kalau dia tak boleh beritahu syurga, kemudian tak boleh beritahu neraka, tak boleh beritahu alam barzakh, bermakna orang ni tidak ada rancangan nak pergi. Maka orang ni sebenarnya tak beriman dengan hari akhirat. Dan tak beriman hari akhirat dengan neraka kekal.
saya tanya satu soalan, satu cerita. Cerita ni tidak diajar lagi sini, diajar di Kuala Lumpur. Dua malam lepas. Ceritanya lagu ni. Kita ada duduk dalam kelas ni. Ada gerai keliling. Itu tu kita kunci. Orang kunci daripada luar. Dalam rumah ni, rumah kita ni, ada seekor harimau. Besar dia nya 10 kali ganda besar daripada harimau biasa. Ada 10 kali ganda lah, tinggi tu. Tinggi ya. Taringnya agak-agaknya ni. Banyak. Taring. Kuku ni. Atau pusat ni. Kuku. Tak. 10 kali ganda. Sekarang ni harimau ni duduk dalam ni. Duduk dalam bilik ni. Awak nak buat macam mana? Nak jaga diri daripada dia. Tak jaga. Dia buat gini kena dah. Dia buat gini dia cabut kepala dah. Awak nak buat macam mana ni? Dia duduk depan ni. Hampir penuh dia hampir penuh dalam ni. Dan kita dia terus sekali dengan dia. Dan dia harimau dia makan orang ni. Apa awak nak buat? Duduk buat perut dia. Ha? Duduk buat perut dia. Pasal? Sebabnya kalau dia buat perut, dia besar. Dia nak tegak kita kaki, dia pun tak nampak kita. Payah sikit lah. Payah sikit lah. Dia boleh tunduk. Ha? Boleh tunduk. Tapi Bagi cucuk mata lah. mana ada peluangnya. Ada peluang. Ada peluang untuk selamatnya mana? Bawa perut dia. Bawa perut dia. Bawa perut dia. Betul? Betul. Betul je. Betul. Tak tahu. Tak. Dia kata nak selamatnya bawa perut harimau. Awaknya kata macam mana? Bawa perut tu sokong macam dalam perut dia lah. Dalam perut makan dah. Bawa perut ya. Bukan? Dia nak bawa perut tu macam Baik. dalam. Maka benda yang sama ialah cuba awak bayangkan Allah Ta'ala muka pada awak, awak selamat mana? Jika Allah Ta'ala itu muka pada awak, sopak awak dalam neraka, awak nak bersama beliau macam mana? Daripada Allah. Allah ni semuanya besar dari harimau ni lagi lah. Menyeluruh kuasa dia ni. Awak nak selamat daripada mana? Belajar ni. Nak selamat daripada dia, daripada Allah. Tak boleh lah. Tak ni cerita dah tadi cara harimau ni. Kena paut dia. Ha? Kena? Paut dia. Kena gapak kepada dia. Baru boleh selamat daripada azab dia. Itu a very good example. Nak selamat daripada azab Allah, kena kembali kepada Allah. Nak gapak dengan dia balik. Awak tak boleh lari. Awak tak boleh lari daripada kuasa dia. Jadi nak selamat pada Allah ialah kena rapat pada Allah. Bukan macam kita ni selamat pada harimau kita lari. Bolehlah binatang tu. Tapi Allah Ta'ala dia awak tak boleh lari. Sebab tu saya beri contoh dalam bilik tu. Awak lari tak boleh. Mana tak boleh lari daripada kuasa Allah, tak boleh lari. Maka di mana tempat selamatnya? Di dengan zat dia. Mungkin betul-betul dia nak arah macam mana pun, ya Allah, aku minta ampun. Ini suami aku ni Tuhan, aku minta ampun semua dosa dia. Betul? Semua tak ada manusia yang boleh lepas daripada kuasa Tuhan. Tak ada. Jawapan tu dah, tapi bila tu kuasa Tuhan, lari dah. Takut ini dipanggil belajar. Silap tu, kesilapan tu boleh tunjuk kepada kebenaran. Kalau belajar, kalau tak belajar silap tu,
Terus. Sila tu. Apa? Okey. Okey. Jadi Allah Ta'ala ni bila kita ada dosa banyak, terus apa-apa hal terus mana terus peluk Allah panggil. Gitulah nak peluk dia memang tak boleh. Ha? Baik. Sebab tu Tuhan kata wallahu muhitun bil kafirin. Allah Ta'ala tadi awak tidak dapat boleh melepaskan diri daripada cengkamannya sebab wallahu muhitun bil kafirin. Kekuasaan Allah Ta'ala itu meliputi segala orang-orang kafir. Kuasa dia meliputi. Yang orang lari mana tak boleh lari. Ini ni kalau cakap dengan orang Hindu, orang Buddha, beri contoh sana. Ataupun orang yang ekar pada tauhid ni, beri contoh sana. Tak boleh selamat. Yakadul waqtu hampir waktu kilat itu yakhtafu absarahum, hampir kilat itu menyambar mata dia. Masa bila kilat mari dia tutup mata. Dia tutup mata menapok lagi cerah. Walaupun tutup dengan mata, tutup dengan kelopak mata tu, masih lagi nampak cerah. Pasal cerah kilat tu cerah sangat. Bermaknanya orang kafir ni dia tutup mata daripada wahyu ni pun dia nampak juga kebenaran. Dia tak boleh nak tutup. Pasal benda tu cerah. Benda terang kan? Ini bahasa sastra ni, dia apa bahasa sastra ni. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir petir itu menyambar mata-mata mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fih, dan setiap kali dia nampak bagi mereka, masyaw fih, mereka ikut. Apa? Dia orang yang engkar ni, orang engkar ni. Bila dia berlaku petir saat ni, setiap kali mereka nampak, bila pang petir tu dia jadi cerah. Mu'min ni bukan. Mu'min ni jadi cerah semua sekali. Apa dia buat? Dia pun berlari, dia nampak sini lubang, dia pun berlari. Bukan? Masya Allah, sebab dia kata dia pun ikut, dia berlari ke arahnya. Wa idza azlama alaihim, dan apabila gelap saja di atas petir itu dia gelap. Masa gelap tu ada guru bunyinya. Maka mereka berdiri. Apa maknanya? Islam ni bila ada manfaat dia ikut walaupun dia mata. Islam ni bila ada manfaat bagi dia, walaupun dia pejam mata pun dia ikut. Masa dia celek tu, nampak benda. Apa dia? Masa nak kahwin, ikut Islam. Lepas kahwin, ikut Hindunya. Sana tu. Masa kahwin, ikut Islam tu. Masa tu tak berani, salah. Terimalah nikahnya. Kamai tak berani. Tak berani salah tu. Betul. Masa akad nikah tu. Bapa lu tak jawab tu. Betul tak ni? Betul lah. Jadi masa dia nak tu, dia ada kerana dia kena nak kahwin je. Dia ikut Islam betul-betul. Lepas pada tu, sana lah. Dah kahwin, boleh kata sana. Apa orang? Awak cuba bayangkan akad nikah
Bukan main, penting tu baca. Tak, imam kata, aku kawinkan, aku nikahkan kamu, dia kau, dia kau. Si Anu bin si Anu, binti si Anu. Si Anu bin si Anu dengan Aminah binti Abdullah misalnya. Dengan berbagai wali kan pada aku dengan mas kawinnya sebanyak 10,000 ringgit tunai. Bukan main training itu. Silap tak ni tak perlu. Tak. Buat bola start bola. Buat bola start bukan. Bukan main sungguhnya kerana nak kahwin. Tapi bila sudah saja kahwin, tak apa boleh nak buat apa tak apa. Nak jadi semula beres. Betul saya kata ni. Orang munafik lah ni, orang munafik. Dia dulu dalam Islam, dia ikut Islam tu setakat mana Islam yang memberi apa-apa kepada dia. Kalau Islam tu tak memberi apa-apa, sorry. Dia tak pakai tudung, dia tak pakai sokok, dia tak pakai kopiah. Tetapi tak kahwin tu. Tak kahwin. Orang cakap apa? So pakai top kolok, pakai songkok, pakai sebel. Betul tak? Orang kecil. Baru tahu. Ikut orang suruh masa tu. Masa tu ikut suruh lah. Beres semua. Pasal bukan Islam tu dia nak. Bukan Islam tu dia nak. Dia nak benda lain. Dia nak kahwin dia. Bukan Islam tu. Dia nak apa yang dia nak tu dia nak. Dan orang yang ada sifat gini dia memang munafik. Tak tahu kamu boleh urai program macam mana. Itu urai ayat ini. Ayat ini mahal. Dia 22 ayat semua sekali. 22 ayat semua sekali. Tak boleh ajar dalam pemahaman ini. Ustaz saya pun berhenti dah mengajar. Rest otak. Rest otak. Pasal berat ni. Ni rekasa semua sekali ni. Kena rest dah, tak boleh tak? Tak boleh tak? 22 ayat. Surah Baqarah ni 22 ayat. 22 ayat mula-mula ni kena betul-betul faham. Walau syaa Allah, kalau Allah Taala kendaki zahaba Allah Taala tentu akan tarik bisam'ihim pendengaran mereka wa absarihim penglihatan mereka. Kalau Tuhan nak dia boleh tarik tak? Boleh ya. Bermakna kemampuan kita nak belajar tafsir Quran ni Tuhan tak tarik tu. Tuhan tak tarik, cuma awak yang malam. Tuhan kata kalau aku nak, pendengarannya apa mana? Apa dah nama? Ikut dia. Apa dah nama? Hikmah. Buat apa makna pendengaran? Dengar, apa makna dengar? Mendengar, apa makna mendengar? Mendengar maknanya memahami. Mendengar makna memahami. Kalau tak ada siapa dia bercakap, awak faham tak? Awak boleh ada kuasa dengar, tapi tak ada siapa yang bercakap, boleh dengar apa? Walaupun boleh dengar. Tak ada. Awak boleh dengar, ada kuasa mendengar, tapi tak ada siapa dia bercakap ke awak. Awak boleh dengar ke? Tak boleh dengar. So apa makna dengar? Dengar maknanya untuk mendapat maklumat. Dapat maklumat. Maknanya mendengar ialah untuk apa? Belajar. Melihat pula. Maknanya baca sendiri. Mana tak perlu belajar, baca sendiri. Tak. Jadi Tuhan kata, wala syaa Allah, kalau Allah Taala kehendaki la dhahaba bi sam'ihim, tentu akan tarik balik kuasa dia belajar tu. Untuk belajar dia tarik balik.
Wa absarihim, dan penglihatan untuk dia balik rumah, baca sendiri pun jadi tak faham. Baca saja. Dia balik rumah pun jadi tak faham juga jadi. Kalau Tuhan tarik tu. Dah buat macam mana? Kuasa nak baca jadi tak dia tarik balik. Kuasa memahami apa yang dia baca Tuhan tarik balik, apa jadi? Apa jadi? Tak kira reti apa-apa orang. Betul? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala perkara lain memang juga dia juga berkuasa. Ini maksud bagi surah Al-Baqarah, ni maksud dia. Oleh sebab itu dia panggil completion to the surah. Maksud bagi surah, mana thesis ya, thesis Quran ni berdasar pada thesis surah ni berdasar pada ayat ni. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua sekali, ubudu rabbakum, sembahlah, pujalah, ibadatlah, berdoalah, beriktikaflah rabbakum, kepada Tuhan kamu saja. Sebab apa kena sembah dia saja ni, berdoa pada dia saja ni? Allazi khalaqakum, kerana dialah yang menciptakan kamu. Kenapa kamu kena sembah dia? Kerana dialah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan dialah juga yang menciptakan bapak-bapak kamu. Sebelum pada kamu ni ada orang-orang sebelum pada, maknanya ibu bapa kita, nenek kita, Tuhan cipta juga. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan ataupun supaya kamu jadi bertakwa, jadi takut pada Allah, jaga hukum. Dalil lagi, dalil kepada maksud surah, dalil dia. Kenapa kena gitu? Kenapa kena puja Allah Ta'ala tu? Kenapa dalil dia? Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu bumi firasya, tetap tak gerak. Firasya, tetap tak gerak. Kalau dia buat begitu, kemudian duduk gerak, bumi duduk gegar gini, boleh buat ibadah? Tak boleh. Boleh tanaman boleh makan? Boleh makan tanaman tak? Tak boleh. Boleh makan padi ke? Padi-padi tak tahu mana. Boleh kereta boleh jalan ke? Bila bumi dia kocok itu. Hujan 2-3 hari ni tu sudah uhara dah. Seluruh negara. Jalan runtuh. Satu jalan runtuh tak boleh pergi dah ke Geri. Runtuh sebelah sini tak boleh naik dah kepada Highland. Kalau runtuh ni, kalau putus jalan mana-mana nak pergi Kuala Lumpur ni, tak boleh pergi Kuala Lumpur. Putus jalan nak pergi ke Penang ke apa, putuslah kau. Bukan? Kerana dia dah jadikan bumi itu tetap tak gerak. Namun tak gerak, Tuhan mari juga kadang-kadang hujan lepas. Hujan lepas tadi ni berlaku ni. Orang main lagi komplain belakang. Oh, malam takut Najib di mana, Najib balik lagi ni. Dah masuk kau. Najib pula kata, sakit saya senantiasa ikuti 24 jam. Kan lu ada berita, tak dengar. Tak, keluar. Oh. Jibi tu keluar, oh. Tak, Najib, Datuk Perdana Menteri senantiasa ingat pada ayatnya. Dan nak jawab orang kata ni, dia duduk keluar antara. Dia kapal terbang dia lebih derah daripada ketua biasa. Ni kapal terbang kita bawa ni, kita naik ni, apa dia orang tahu? Bas lah tu yang dia pakai tu, Lamborghini. Mana pergi Kuala Lumpur ni, yang dia pergi 20 minit. Dia bas biasa 2 jam setengah. Gitu lah. Tak ada balik pasal dengan siapa? Barack Obama. Tak apalah gaya sekejap. Tak apalah gaya dalam banjir sekejap. Aku nak main ni. Tapi saya bukan politik kan. Pasti patut dah. Mundi ada saya. Wasama abinaa, dan langit itu dibina kukuh. Wa anzala minas sama ima'a, dan dia turunkan daripada langit itu air hujan.
fa'akhraja bihi, maka Allah Ta'ala tumbuhkan dengan air itu daripada satu jenis air ya, itu air je satu tu ya, minat thamara, daripada berbagai-bagai buah-buahan, rizqan lakum. Dia kata buah ni masa hasil daripada tanaman tu ialah buah, hasil daripada tanaman buah untuk kamu makan, rizqan lakum, untuk rezeki kamu. Iaitu binatang yang makan buah, makan buah, kita makan buah. Tak. Binatang-binatang yang makan buah seperti rusa pun ada makan jatuh makan. Jadi kita makan rusa. Jadi buat macam-macam buah tu supaya boleh makan kamu. Oleh sebab itu Tuhan kata, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan sekali-kali kamu jadikan bersama Allah Ta'ala itu ada sekutu-sekutu lain. Perantara wa antum ta'lamu, sedangkan kamu tahu Allah Ta'ala tak kosi dengan siapa-siapa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu. Jadi ayat itu sekat tu ya. Nah, ayat berkenaan tauhid ni sekat tu. Betul.